Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi yasir wa la tuasir rabbi tamim bil khair. Allahumma rabbi yasir wa la tuasir rabbi tamim bil khair. Allahumma rabbi yasir wa la tuasir rabbi tamim bil khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Jadi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat diberi kesempatan untuk sama-sama membincangkan slot yang kedua untuk sinergi sejarah SPM, di mana pada malam ini kita akan bincangkan tentang tingkatan 4 bab 2 kebangkitan nasionalisme. Jadi untuk tajuk bab 2 kebangkitan nasionalisme ini, suara cikgu boleh dengar ya? Boleh ya? Dengar, okey, alhamdulillah. Jadi untuk slot malam ini kita akan lihat berkaitan dengan tajuk 9 ini. Minggu lepas kita sudah bincang tentang bab 1. Jadi malam ni kita akan bincang bab 2. Dua bab dalam tajuk 9 ni dia satu kombinasi. Maksudnya bila kita kuasai tajuk 9 ini, maka pelajar perlu menguasai kedua-dua bab ya. Sebab daripada dua bab ini kita pun tak pasti mana satu soalan yang akan keluar ya, sama ada daripada bab 1 ataupun bab 2. Jadi untuk selamat supaya tidak menyesal di kemudian hari, maka perlulah diberi fokus kepada kedua-dua ini. Jadi sama ada dia keluar bab 1 ataupun bab 2, itu bukan jadi satu isu sudah untuk kamu. Untuk bab 2 ini kita boleh lihat ya, soalan yang belum lagi keluar ya dalam peperiksaan SPM 2025 adalah yang pertama ialah perkembangan idea nasionalisme, kemudian perkembangan nasionalisme di Asia, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, dan kemunculan kesedaran nasionalisme. Ini adalah 4 tajuk yang belum lagi keluar dalam peperiksaan SPM ya. Nasionalisme ini sudah keluar ya. Itu wajib. Maksudnya maksud nasionalisme ini dia masuk dalam perkara yang wajib. Semua istilah, maksud, konsep itu wajib ya pelajar kuasai, sama ada sudah keluarkah ataupun belum. Jadi sebelum kita bincang tentang bab 2 ini, khususnya yang berkaitan dengan tajuk-tajuk fokus bagi kertas 2, kita tengok dulu analisis soalan ya. Jadi analisis soalan kita boleh lihat di sini. Untuk bab 2 ni ya, untuk bab 2 ni kita boleh nampak nasionalisme, maksud nasionalisme itu sudah pernah disoal dan sudah pernah 2 kali soalan keluar yang tanyakan tentang faktor kemunculan nasionalisme ya, dan perkembangan nasionalisme pun, serta kesan perkembangan nasionalisme ini pun pernah disoal. Sebab itu kalau kita tengok di sini ada 4 lagi yang belum ya, iaitu yang pertama ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi tajuk yang belum pernah. Tapi ini bukan bermaksud yang sudah keluar tu tidak akan keluar, sebab kita boleh nampak di sini 2022 dan 2024 dia keluar sekali lagi soalan berkaitan dengan faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Jadi apa yang kita mau tekankan di dalam tajuk ini, kita boleh lihat di sini, ini adalah tajuk-tajuk yang penting. Yang pertama kita mau tengok, memberi penekanan kepada perkembangan nasionalisme di barat. Kemudian barulah kita beri fokus beberapa negara, Mesir, India, itu adalah negara-negara Asia, manakala negara-negara Asia Tenggara, Filipina,
Indonesia dan Thailand. Kemudian kita juga beri fokus kepada perkembangan nasionalisme, penekanan kepada perjuangan melalui persatuan ya. Oke, kita tengok soalan-soalan SPM kertas 1 ya. Jadi kalau kita tengok di sini dua soalan yang mana soalan ini kalau kita tengok satu di yang ini dua-duanya adalah karya Raden Anjing Kartini yaitu di Indonesia ya. Tapi yang ini kita boleh nampak satu karya Indonesia, satu lagi karya di negara kita. Okey, dia cuba untuk mengelirukan ya pelajar dengan mengubah ya novel karya tersebut ya. Karya novel, tapi kalau kita tengok di situ okay, dari segi jawapannya, dari segi jawapannya kita boleh nampak kegiatan ekonomi ini pun kegiatan ekonomi. Kemudian di sini ada penindasan, di sini pun ada penindasan ya. Kemudian di sini ada kelemahan, di sini pun ada kelemahan. Okey, yang dia cuma tukar yang sini lah ya. Okey, jadi jawapan yang betul mana satu jawapannya nih? Mana jawapan yang betul? Siapa tahu apa jawapan yang betul? Okey, boleh respon apa jawapan yang betul? Okey, type lah kalau tidak, kalau malas mau cakap type. Kita tengok apa jawapan dia. Okey, mana jawapannya? Type di message. Ada jawapan? Soalan 3 cikgu, jawapannya C. Bukan, no. B. Okey, B. Mendedahkan penindasan terhadap rakyat. Okey, bagus ya. Tahniah. Jadi sebenarnya nomor 3 SPM 2021 jawapannya penindasan terhadap rakyat. Yang 3 B pun sama juga, penindasan terhadap rakyat. Jadi kita boleh lihat di sini macam mana soalan 2021 tu sebenarnya dia hampir sama dengan SPM 2024 ya. Jadi kalau pelajar buat ulang kaji, insyaAllah dia boleh jawablah soalan ni. Okey, itu yang pertama. Okey, kita boleh tengok juga ini pun soalan yang masih panas lagi. Tahun ini keluar 2004. Ini memang kita boleh nampaklah soalannya tu memang hampir sama sangat ya. Soalan apa ni? Soalan SPM 2022 dengan SPM 2024 ya. Okey, jadi ini sekarang kalau kita tengok soalan ni kita kena ingat dulu Thailand ni. Thailand ni dia adalah satu negara yang mana dia tidak pernah dijajah. Ya, jadi dia menentang siapa? Dia sama macam Perancis dan juga England, yaitu menentang raja lah kan, menentang raja. Jadi maksudnya kalau kita tengok di sini menentang raja memang satu sajalah, ya, menentang raja. Okey, jadi yang lain selain daripada negara Thailand ni semuanya adalah menentang penjajahan. Jadi boleh nampaklah di situ dia punya padanan. Sebenarnya soalan ni cukup mudah untuk kamu. Kalau tidak tahu Thailand, boleh tengok gerakan di Asia ya. Sebab tidak ada satu jawapan yang sebenarnya sama di situ. Jadi maksudnya hanya ada satu pilihan saja yang tepat. Biasanya soalan ni dia akan bagi keliru di sini, mungkin dia akan bagi dua sama di sini satu. Tapi ini tidak, ini memang dia bagi setiap jawapan tu berbeza di antara di Thailand ataupun negara lain. Jadi cukup mudah untuk kamu dan tidak mengelirukan. Jadi yang soalan yang SPM 2024 pun sama juga, iaitu menentang, ingatlah Thailand dia menentang raja sama macam England dan juga Perancis. Selain daripada negara-negara itu, contohnya Amerika di barat ataupun di negara-negara Asia dan Asia Tenggara, semuanya menentang penjajah ya.
Okey, ini pun kita boleh tengok SPM 2022 dengan 2023 ya. Kamu boleh nampak ini mengapa ni mestinya dia akan mau faktor lah ataupun sebab. Ini pun sama juga ya. Faktor juga, ini dia punya fokus kepada gerakan nasionalisme, tapi dia ubah suai lah, dia tulis pergerakan. Di sini gerakan nasionalisme. Okey, jadi apa sebab gerakan nasionalisme ini muncul? Okey. Apa jawapan dia? Okey, bagus. Alicia, jawapannya ialah kemunculan golongan intelek kan. Jadi kalau buat ulang kaji soalan ini mesti akan jumpa ya. Kedudukan saja berbeza, tapi kita boleh tengok pilihan jawapan itu hampir sama. Ya, hampir sama. Soalan saya ubah mengapa pergi faktor, tapi pilihan jawapan itu sama. Jadi berulang ya. Hampir sama. Okey, ini pun sama juga kita boleh tengok kan. SPM 2022, SPM 2021 2022 berkaitan dengan nasionalisme di China. Ini pun sama juga, nasionalisme di China. Beza hanyalah nombor soalan saja ya. Jadi jawapannya adalah gagal. Bagus ya. Ngerain okey, bagus. Gagal menghalang kemasukan barat ya. Okay, jadi beri penekanan juga, lihat mana tahu soalan ini akan keluar semula dalam peperiksaan nanti. Okey. Tengok, kita boleh nampak satu soalan 2024 isu kasut. Ini pun isu kasut tapi dia bagi stimulus. Ya. Dia bagi stimulus. Okey, jadi apa jawapannya di sini? Okey. Ini isu kasut ni dia berkaitan dengan agama Buddha ni ya. Dia berkaitan dengan agama Buddha. Jadi apa jawapannya? B. Okey, ini adalah B. Okey, yang ini okey, maksudnya bila kamu tengok isu kasut ni, maksudnya kamu akan carilah. Okey, jangan jawab B saja. Maksudnya kena buka juga buku teks, cari tu Burma. Ya. Ini Burma. Jadi kita boleh nampak ini isu kasut. Jadi boleh nampak di situ isu kasut ni berkaitan dengan agama ya, agama Buddha ya. Jadi apa dia punya kesan di situ? Ya. Jadi kalau kita tengok dia punya kesan, dia lebih kepada mana satu di sini? Mana satu? Okey, menentang apa ni? Inggris ni mana yang lebih sesuai? Kita pilih jawapan dia A, B, C, D. Yang ini memang tak ngam lah. Ini dua sebab ini adalah adat, ini agama kan. Okey, jadi takkan mengukuhkan pengaruh kan. Dia mestilah membangkitkan semangat nasionalisme ya. A itu jawapannya. Okey. Okey, kita tengok ini soalan Thailand. Ini tengok SPM 2023 dan 2024. Okey. Ini adalah gerakan nasionalisme disasarkan terhadap pemerintahan beraja. Tadi kita sudah bincang bahwa yang ditentang adalah pemerintahan beraja. Okey, jadi apa sebab kenapa raja di Thailand ditentang? Okey, raja di Thailand ditentang ada banyak sebab. Yang pertama ialah kerana rajanya zalim ataupun boros. Jadi kalau kita tengok di sini tidak ada pun satu jawapan berkaitan dengan raja yang zalim ataupun boros. Yang kedua, raja ini ditentang sebab penguasaan ekonomi dalam kalangan orang kapitalis Cina dan juga Barat pun tidak ada. Okey, jadi apa lagi satu? Apa lagi satu jawapan yang ada di dalam soalan nombor 4 SPM 2023 ni? Mana satu jawapannya? Mana satu jawapannya? Okey, jawapannya ialah A, B, C, D. Mana satu?
Di. Okey, di Cikgu D. tidak tepat. Jawapannya ialah ni, kalau kita tengok ada kan penglibatan kerabat diraja, okey. Maksudnya penguasaan di mana kerabat diraja tu penguasaan kerabat diraja dalam sistem pentadbiran di Thailand. Jadi jawapannya adalah C sebenarnya. Okey. Nombor 5 apa jawapannya? Ini kesan tindakan. Apabila Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn melaksanakan sistem birokrasi barat, apa yang berlaku kepada Thailand? Okay, A, B, C, D. Mana satu? Okay, kita kena ingat bahawa Thailand ni adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Okey, jadi jawapannya kemerdekaannya dikekalkan lah ya. Okey. Kemudian kita tengok di sini pula. Okey, apa kesan revolusi 1932 ni? Okey. Apa kesannya? Okey, jadi pemerintahan republik ini tidak tepat lah sebab Thailand masih lagi mengamalkan sistem beraja ya. Tapi sistem berajanya tidak lagi berkuasa mutlak. Jadi jawapannya adalah B, sistem raja berkuasa mutlak ditamatkan ya. Okey, jadi itu antara soalan-soalan lah yang mana pelajar perlu ambil berat tentang soalan-soalan ini sebab kemungkinan soalan ini boleh disoal semula. Okey, jadi jangan salah ya sebab sayang ni soalan objektif ini ya. Okey, ini pun sama juga kita boleh tengok. Okey, kesan revolusi Perancis. Apa kesan dia? Perancis ni dulu ada raja, tapi bila berlakunya revolusi, Perancis sudah tidak ada sistem beraja. Jadi macam mana dia punya sistem pemerintahan? Okey, kalau kuasa parlimen ni di England, tidak tepat ya. C. B. Okey, jawapannya ialah B. ya, sistem republik dilaksanakan ya. Okey, seterusnya kita tengok di sini kesan revolusi tersebut. Okey, soalan hampir sama kan? Cuma nombor saja berbeza. Ini nomor 3, nomor 6. Nah, nampak beza dia kan? Nah, sama. Okey, apa kesan ini pun kesan. Jadi sudah kalau di sini jawapannya B, takkan pula di sini kamu jawab A. Jadi jawapannya pun sama yaitu sistem republik dilaksanakan. Okey. Jadi peringatan cikgu kita nampak masih banyak kelemahan Pelajar menjawab tidak yakin, cuba meneka untuk menjawab tapi jawapan salah. Jadi itu menunjukkan bahawa masih jelas kelemahan ya dari sudut penguasaan kertas 1 ni. Jadi perlu banyak latih tubi lah ya. Okey. Yang pertama sekali kita mau bincang untuk kertas 2 ni adalah 2.1 maksud nasionalisme ya. Jadi maksud, konsep, pengertian, istilah itu adalah perkara yang wajib dikuasai oleh pelajar sebab setiap tahun ya mesti ada saja soalan-soalan yang berkaitan dengan maksud ataupun konsep ini. Jadi kita boleh tengok di sini soalan ini SPM sebenar ini soalan SPM sebenar 2021 kalau juga tidak silap. Ada 2 soalan lah yang dia keluarkan. Satu ialah apakah maksud nasionalisme, dan yang kedua mengapakah gerakan nasionalisme berlaku di negara kita. Okey. Kita punya tajuk ini kalau kita tengok di sini. Okey, kalau kita tengok di sini. Okey, dia pecah kepada 2 ya. Daripada sini sampai 2.4 itu ini selain daripada negara kita Asia dan Asia Tenggara lah, tapi selain daripada negara kita dan Barat. Jadi yang ini daripada 2.5 hingga 2.8 ini khas untuk negara kita. Jadi soalan yang tadi itu dia fokus kepada negara kita ya. Jadi negara kita tu maksudnya dia lebih kepada sinilah faktor kemunculan gerakan nasionalisme ya. Jadi yang pertama dia mau tahu ialah
maksud nasionalisme. Jadi kalau tengok di sini, yang paling mudah yang pertama maksud nasionalisme, ini tengok pangkal ayat ah. Ini pangkal ayat, maksud nasionalisme. Ini penyambut jawaban. Oke, poin yang pertama, cinta kepada negara. Oke, nampak? Kemudian macam mana lagi jawab seterusnya? Oke, selain itu ialah, ini ialah mesti ada kata pemberi, semangat kebangsaan, ya. Dan kita boleh lihat di sini ada perkataan dan. Jadi kita tahu bahwa ada dua uraian di situ, yaitu perjuangan menentang penjajah. Oke. Seterusnya, nah ini ada kelemahan di sini ya. Nah, ini akan mempengaruhi nih kalau dia tidak ada ialah. Sepatutnya mesti ada ialah lah. Gerakan mencapai kebebasan politik dan ekonomi daripada penguasaan asing. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. 4 markah. Oke. Senang. Oke. Maksud nasionalisme ni kalau kita tengok ada banyak, bukan saja yang tadi cikgu bagi ini yang kita bagi yang minimum lah untuk target 4 markah, tapi sebenarnya ada banyak ini. Perasaan cinta, semangat patriotik, menentang penjajah, pembelaan, gerakan. Jadi pelajar boleh pilih lah mana-mana satu jawapan maksud nasionalisme ini yang mudah untuk pelajar ingat. Dan kalau soalan tanya apakah maksud nasionalisme? Maksud nasionalisme ini bukan saja boleh dijawab dari segi makna bahasa. Ya, bukan saja boleh dijawab dari segi makna bahasa, tapi pendapat tokoh pun boleh diterima. Contohnya kamu tidak ingat yang makna bahasa, kamu pun bagi tahu, okey. Perjuangan menggunakan segala tenaga yang ada. Itu pun boleh diterima sebagai jawapan. Ataupun kamu jawab kesedaran ketegasan orang Melayu, itu pun boleh diterima. Jadi bila soalan secara umum, makna dari segi bahasa pun boleh diguna, pendapat tokoh pun boleh diguna. Tapi kalau dia sudah tanya, okey, apakah pendapat Dato' Onn Jaafar berkaitan dengan maksud nasionalisme, itu tidak bolehlah kita guna makna bahasa. Dia terus fokus kepada pendapat tokoh tu ya. Okey. Yang kedua, ini tajuk fokus kalau kita tengok dalam kita punya buku. Ni nampak ni. Ini iPro kombinasi buku biru tu. Okey, kita ada tulis di situ fokus SPM. Maksudnya pentinglah tajuk ni. Okey. Jadi ini adalah perkembangan idea nasionalisme di barat. Jadi perkembangan nasionalisme di barat ni ada 3 yang pelajar perlu ingat. Yang pertama, revolusi keagungan di England, revolusi Amerika, dan juga revolusi Perancis. Okey. Ada persamaan di antara ketiga-tiga ini, ada juga perbezaan. Yang pertama kalau kita tengok dari segi faktor penentangan lah ya, ini kamu boleh ingat sendiri nanti. Kita boleh tengok dari segi faktor penentangan. Okey, 2 daripadanya iaitu revolusi keagungan England dan revolusi Perancis ialah menentang pemerintahan beraja. Maksudnya ingat pemerintahan beraja, pelajar sudah boleh dapat 2 markah. Maksudnya satu jawab menentang pemerintahan beraja di Perancis, dan satu lagi dan menentang pemerintahan beraja di England. Sudah boleh dapat 2 markah. Okey, yang ketiga menentang penjajahan British. Ini Amerika. Jadi hanya Amerika saja yang menentang penjajahan British. Yang kedua-dua negara tadi menentang pemerintahan beraja, sama macam Thailand. Okey. Kemudian yang kedua, kita cari persamaan. Ada banyak perbezaan, ada juga persamaan. Jadi kita ambil persamaan. Ini yang kedua, kata kuncinya ialah hak. Okey, yang pertama kerana hak asasi rakyat. Kalau Amerika tidak melindungi hak penduduk Amerika. Kemudian revolusi Perancis memperjuangkan hak kebebasan. Jadi kata kuncinya ialah hak. Jadi kena ingat hak itu, sebab hak, kata kunci hak ini kita boleh guna ketiga-tiga revolusi. Yang ketiga, faktor yang kedua, ataupun ini kira ketiga lah sudah ya, sebab tadi yang menentang itu. Okey, cukai. Okey, cukai ya.
Jadi yang macam yang ini di Amerika ni kita boleh tengok satu sudah dapat cukai. Kemudian bagi lagi contoh iaitu akta gula. Okey, menentang akta untuk memungut cukai seperti akta gula. Ini sudah boleh dapat 2 markah. Okay, yang ini pula cukai seperti cukai tanah. Okey, jadi yang ini sebenarnya ada 2 markah boleh dapat. Yang pertama, memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang, dan yang kedua untuk mengutip cukai. Okey. Jadi kalau boleh ingat 2 dapat 2 markah lah, tapi kalau tidak boleh ingat 2 memadailah ingat cukai ni. Jadi sekurang-kurangnya masih lagi boleh dapat 1 markah ya. Okey, kemudian yang faktor ketiga ni cikgu ambil yang berbeza lah, sebab cikgu tengok hanya ada 2 saja yang sama. Tapi kemungkinan kalau soalan itu contohlah dia minta jelaskan faktor perkembangan idea nasionalisme di England ataupun di Amerika. Jadi kalau tidak ada ekstra, kemungkinan kita punya jawapan tu tidak boleh dapat full mark. Tapi kalau dia contohnya dia bagi soalan macam umum, jelaskan faktor perkembangan idea nasionalisme di barat. Jadi kau boleh cerita ketiga-tiga tu banyaklah di sini 1 2 3 4 5 6. Itu banyak. Tapi kalau satu saja contohnya dia fokus kepada England saja, jadi 1 2 3 4 begitu. Jadi kena faham macam mana cara penjawapan tu ya. Okey, kemudian kesan. Tadi kalau kita tengok soalan objektif, kesan Revolusi Perancis, inilah tadi kemunculan Republik Perancis. Okey, kalau di Amerika pula, British terpaksa mengakui kemerdekaan Amerika apabila rakyat Amerika yang memperjuangkan kemerdekaan mencapai kemenangan. Jadi akhirnya British terpaksa memberikan kemerdekaan kepada Amerika ya. Okey, jelas Jadi ini tajuk ini, perkembangan idea nasionalisme di barat ni kena lebih penekanan ya berbanding tajuk-tajuk yang lain. Okey. Seterusnya kita tengok 2.3 dan 2.4 ya, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara dan juga di Asia. Okey. Ini adalah satu tajuk yang sangat cukup luas. Okey, kita ada 2 kaedah menjawab. Satu kaedah ialah memberi pengkhususan kepada setiap negara ini. Itu lebih baiklah kalau pelajar boleh cerita setiap cabaran ataupun faktor penentangan di Mesir kah, di Jepun kah ya, ataupun di Filipina, itulah yang terbaik ya. Tapi kita juga memberi kelonggaran kepada pelajar untuk memberi penekanan kepada beberapa tajuk lah yang kita rasa penting. Contohnya macam India, China dan Turki ni, sebab di situ ada gerakan Islam ya. Ataupun kalau di Asia Tenggara kita menekankan tentang tajuk Filipina, kemudian Indonesia dan juga Thailand ya. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok dari segi perkembangan, bila sebut perkembangan ni ialah macam mana boleh berlakunya kebangkitan nasionalisme ataupun gerakan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara. Itu yang kita mau tahu. Dia sama maksudnya apakah faktor-faktor perkembangan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara. Maksudnya kita mau tahu apa sebab. Jadi dari segi sebab ini ataupun faktor, dia ada persamaan. Okey, ada persamaan dan ada perbezaan. Yang perbezaan tu maksud cikgu itulah yang spesifik. Maksudnya kau kena tahu apakah faktor di China, apakah faktor di Turki, apakah faktor di Indonesia dan sebagainya. Itu secara spesifik. Maksudnya kalau pelajar boleh ingat yang itulah yang terbaik ya. Tapi kalau pelajar tidak boleh ingat yang secara spesifik, maka kita ada satu teknik lagi, iaitu kita ambil yang sama, yang maksudnya yang kita boleh guna jawapan yang satu jawapan, tapi semua negara sama ada Asia ataupun Asia Tenggara kita boleh guna pakai. Ini yang secara spesifik. Maksudnya pelajar kena kaji lah spesifik. Apa faktor di China, apa faktor di India ya. Spesifik. Okey, contoh ini spesifiknya ya. Ini khas untuk Filipina. Okey, kenapa cikgu bagi Filipina?
Sebab Filipina antara tajuk fokus untuk perkembangan nasionalisme ni ya. Filipina tadi cikgu sebut Filipina, Indonesia, Thailand itu kemudian untuk Asia, Jepun, India dan juga Turki dan Mesir itulah. Okey, boleh nampak yang pertama. Okey, nanti slide ni juga akan share, kau akan tengok baliklah sebab masa kita tidak lama. Cuma cikgu mau tunjuk saja macam mana kita mau jawab ya. Okey. Ini yang pertama, menghapuskan penjajahan asing. Okey, ini satu markah. Okey. Menuntut Filipina dijadikan wilayah Spanyol. Maksudnya orang-orang di Filipina ni orang tidak juga menentang penjajahan ya, khususnya daripada Spanyol. Cuma orang mau supaya taraf ataupun hak itu bukan seperti negara yang dijajah, tapi sebagai sebuah negara yang dinaungi lah. Jadi apa yang rakyat Spanyol dapat, orang mau juga mereka dapat nih, ya, hak yang sama, ya. Jadi kita ada contoh bangsa Spanyol. Oke, kemudian mendesak Spanyol melakukan perubahan politik. Jadi di sini pun kita sudah boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ini tokohnya ialah Jose Rizal. Jadi kita mau tengok juga adakah soalan itu memberi fokus kepada mana-mana tokoh. Kalau tidak, maksudnya lebih mudah lah. Tapi kalau dia beri spesifik siapa tokohnya, Bonifacio kah ataupun Aguinaldo ni. Jadi kau kena tengok dia punya soalan tu. Tapi kalau macam ini sekarang ni secara umum, maksudnya kita boleh cerita ketiga-tiga tokoh tu, jadi lebih banyak lah kita punya isi. Okey, contoh macam ini. Bonifacio ni dia tubuhkan ketipunan untuk memperolehi kemerdekaan melalui revolusi. Kemudian Aguinaldo ni bekerja sama dengan Amerika Serikat berjaya mengusir Spanyol. Jadi ini pun kita boleh nampak 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, maksimum kita mau 6 markah. Jadi nampak simple, mudah diingat, tapi boleh dapat full mark. Okay, inilah jawapan yang kita panggil secara spesifik ya. Okay. Jadi untuk yang ada masalah mau mengingat secara keseluruhan, kita pun ada satu teknik yang kita panggil secara umum. Ya, secara umum di mana ada faktor ataupun sebab yang boleh dipakai oleh semua negara kecuali Thailand. Okey, kenapa kecuali Thailand? Sebab Thailand ini dia berbeza dengan negara lain di Asia Tenggara. Kalau Asia Tenggara, diorang menentang penjajah. Jadi sudah pasti faktornya tu sama, berkaitan dengan penjajah. Tapi Thailand, dia tidak pernah dijajah, dia menentang raja. Jadi maksudnya bila menentang raja, sudah pasti faktornya tidak sama dengan negara-negara di Asia Tenggara ataupun Asia yang lain. Okey. Jadi kita tengok dulu faktor Thailand. Thailand dia istimewa sikit sebab dia kena berdiri sendiri. Jadi cuma kelebihannya ialah kamu hanya perlu ingat dua saja, Thailand dan bukan Thailand, berbanding kalau kita nak ingat secara spesifik bagi setiap negara lah. Okey, contoh kalau kita tengok Thailand ni, ini mempertahankan kedaulatan negara, menuntut penglibatan rakyat. Ini yang isunya ni ya, kita tadi bincang tu kelemahan pemerintahan Raja Wajirabut ni, dia zalim dan boros. Ini kita nampak tadi ada cikgu sebut tadi 3 kan. Satu cikgu sebut tentang kelemahan pentadbiran ataupun sikap Raja Wajirabut yang zalim dan boros. Kemudian cikgu bagi tahu tentang penguasaan ekonomi kapitalis, dan cikgu sebut juga tentang jawapan tu adalah kerabat diraja. Yang cikgu tidak sentuh ialah penglibatan rakyat. Rakyat tidak dilibatkan dalam sistem pentadbiran di Thailand, di mana kebanyakan jawatan-jawatan dalam pentadbiran itu dikuasai oleh kerabat-kerabat diraja. Sebab itulah rakyat menentang. Okey. Itu spesifik khas jawapan untuk Thailand saja ya, tidak boleh digunakan pakai untuk negara-negara yang lain. Negara lain ini yang sama. Okey, yang pertama kesinambungan. Maksudnya faktor kebangkitan nasionalisme di semua negara kecuali Thailand adalah
disebabkan mereka dapat idea tentang nasionalisme yang berlaku di negara barat. Okey, maksudnya orang di Turki tengok macam mana penjajahan barat, orang di China pun begitu. Jadi akhirnya diorang dapat idea, maka berlakulah nasionalisme di Asia Tenggara. Itu yang pertama. Okey, yang kedua kita boleh tengok dasar imperialisme. Bila negara-negara barat ini menjajah, imperialisme ini maksudnya ialah penjajahan lah. Okey, penjajahan sudah pasti rakyat tidak mau negara mereka dijajah, sebab bila negara mereka dijajah, mereka sudah tidak mempunyai hak kerana segala bentuk pemerintahan pentadbiran itu dikuasai oleh kuasa-kuasa barat, maka berlakulah kebangkitan nasionalisme disebabkan berlakunya penjajahan. Okey. Yang ketiga yang sama ialah kesemua ini apabila okey. Okey, kemudian apa lagi yang sama? Okey, kita boleh nampak bila barat datang dan menguasai negara kita, mereka campur tangan. Cuma campur tangan tu mungkin pelajar boleh tengoklah sebab dia berbeza-beza. Ada yang campur tangan dari aspek politik, ada yang campur tangan dari aspek keagamaan. Contohnya macam kita tengok tadi di Burma, dia lebih kepada keagamaan ya, tapi kebanyakannya adalah berkaitan dengan pentadbiran lah, campur tangan dalam pentadbiran. Tradisional yang dilaksanakan di negara-negara Asia dan Asia Tenggara ini diubah. Okay? Diubah kepada satu sistem pentadbiran barat yang kita panggil sebagai birokrasi barat. Jadi bila perubahan itu berlaku, sudah pasti raja-raja ataupun pemimpin tertinggi ini akan kehilangan kuasa. Okey. Okey, kemudian ada banyak lagi lah, ini kamu boleh tengok sendiri. Okey. Tapi inilah isi-isi yang mana kita boleh nasionalisme. Cuma kalau pelajar mau jawapan itu lebih nampak spesifik, ambil dulu jawapan yang ini. Dalam masa yang sama ingat juga sekurang-kurangnya satu ataupun dua faktor yang mana melibatkan tokoh-tokoh perjuangan dalam setiap negara. Jadi terangkan dulu ini, kemudian kemerdekaan. Okey, dapat 3 markah di situ, ataupun rakyat pemerintah keulangan kuasa 4 markah. Jadi 4 markah top up lah dengan okey, kalau contohnya kamu cerita tentang Raden Anjing, soalan tanya tentang Indonesia, maka masukkanlah ini. Okey, memperjuangkan isu pendidikan 5, mengubah nasib rakyat 6. Jadi maksudnya di situ sudah boleh nampak yang sekurang-kurangnya kamu punya jawapan itu masih lagi relevan lah, sebab ada kaitan dengan negara-negara yang disoal itu ya. Ini cara yang terbaik lah untuk kamu jawab, yang mana ingat yang umum, kemudian top up secara spesifik mengikut perjuangan tokoh ya. Okey, kemudian Thailand juga kemungkinan boleh disoal dalam bentuk soalan kebat, mengapakah Thailand tidak pernah dijajah. Jadi ini pun kita jangkakan boleh disoal, sebab ini berdasarkan pengalaman kita bahawa oleh kerana Thailand tidak pernah dijajah, maka kemungkinan soalan boleh tanya tentang mengapa Thailand ini tidak pernah dijajah. Jadi ada beberapa faktor lah, antaranya peranan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn ya, yang membawa masuk ya pegawai-pegawai daripada barat untuk melaksanakan pentadbiran ataupun birokrasi barat di Thailand. Okey. Itu pun kamu akan semaklah lagi ya sendiri. Okey. Jadi kita boleh nampak di sini, ini pun kita spesifikkan Filipina tadi kan. Nah, ini sudah kita bincang Filipina. Okey, sebab okey. Okey, kemudian 2.5. Okey, 2.5 ini sudah masuk dalam tajuk Tanah Melayu ataupun negara kita lah ya. Yang tadi itu daripada 2.2 sampai 2.4 itu dia lebih fokus kepada Asia dan Asia Tenggara, tolak Tanah Melayu ataupun negara kita lah. Okey, tapi daripada 2.5 dia sudah lebih fokus kepada negara kita. Okey. Dalam 2.5 ini tidak pernah disoal lagi ya 2.5 ni. Jadi apa soalan yang kita boleh jangkakan, dia akan tanya tentang latar belakang. Maksudnya di mana bermulanya ya, di mana bermulanya kebangkitan nasionalisme ni
di negara kita. Kalau kita tengok yang pertama sekali mendakwa bahwa munculnya nasionalisme ini adalah disebabkan oleh idea di barat itu, contohnya macam di di England ataupun di Prancis itu sekitar tahun 1700 ya. Tapi sebenarnya kebangkitan nasionalisme di negara kita tuh lebih awal lagi. Contohnya kalau kita tengok di Melaka nih tahun 1511 ya. 1511. Tadi kita tengok 1700, cuma mungkin pada masa itu perjuangan itu tidaklah orang gelar itu sebagai nasionalisme, sebab barat ini dia banyak menulis dan banyak mengeluarkan idea-idea, dia yang mulahkan istilah-istilah nasionalisme, maka kemungkinan dilihat dari sudut itulah maka dikatakan bahwa kemunculan nasionalisme itu bermula di barat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok penentangan itu sudah berlaku di negara kita sejak awal lagi, yaitu sekitar abad ke-15 apabila Portugis menjajah Melaka pada tahun 1511 ya. 1511. Jadi ini kemungkinan bila dia tanya ada dua keadaan yang kamu perlu jawab. Yang pertama, apa faktornya boleh muncul nasionalisme itu? Ataupun latar belakang nasionalisme itu. Jadi mesti ada sebab. Kenapa Sultan Muzaffar Shah ini menentang Portugis? Sebabnya ialah karena penjajahan Portugis di Melaka. Jadi ini dapat 1 marka. Kemudian perjuangan Sultan Muzaffar 1 marka, menentang Portugis 1 marka. Jadi kamu boleh dapat 3 marka. Oke. Kemudian kemunculan nasionalisme yang kedua kita tengok abad ke-18. Abad ke-18 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang ya pada tahun 1786 ya. Jadi bila kita tengok di sini kita pun akan dapat tahu bahwa faktornya apabila British Serikat India Timur, bukan British, Serikat India Timur tidak menepati janji, yaitu memberi pertolongan kepada Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini adalah Sultan Kedah. Ketika Kedah diserang oleh Siam, maka dia rasa dimungkiri, maka dia cuba untuk dapatkan semula Pulau Pinang. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kehilangan kuasa. Peraturan membebankan. Ini kita boleh nampak tadi faktor yang sama bagi negara-negara Asia dan Asia Tenggara. Oke, abad ke-19 ini lebih kepada perjuangan pemimpin tempatan yang seperti Dol Sayed, Tok Janggut, Rentap dan Mat Saleh. Dan abad ke-20 ini yang banyak kita bincangkan nanti selepas ini di dalam 2.6, 2.7, di mana di sini kita boleh lihat dia punya peristiwa itu bukan lagi penentangan ataupun melibatkan pertumpahan darah seperti yang berlaku semasa penjajahan Portugis, kemudian penguasaan SHTI ataupun semasa penentangan Dol Sayed, pemimpin-pemimpin tempatan, tapi lebih kepada penubuhan persatuan ataupun pertumbuhan melalui penulisan-penulisan, melalui akhbar, yang mana tulisan-tulisan mereka ini memberi kesedaran kepada rakyat tentang keadaan sosial ekonomi rakyat, kesan daripada penjajahan British ini. Oke, ini 2.5. Jadi cikgu rasa kamu boleh tangkap kalau soalan ini keluar dia minta latar belakang, maka ceritakan saja. Oke, apa faktornya kalau Portugis? Oke, menentang Portugis untuk menguasai semula Melaka. Oke, kalau Pulau Pinang untuk mendapatkan semula Pulau Pinang. Kalau pemimpin tempatan karena kehilangan kuasa. Oke, kalau penulisan melalui karya-karya kreatif disebabkan oleh keadaan sosial ekonomi yang dan juga taraf hidup yang rendah. Oke. Ada soalan setakat ini? Ada soalan? Nasionalisme. Oke, faktor kemunculan gerakan nasionalisme ini dia sudah keluar 2 kali, ya. Tahun lepas pun baru tahun ini 2024 ya. Dia sudah keluar faktor kemunculan gerakan nasionalisme, dan 2001 pun dia sudah keluar. Faktor-faktor ini kan sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah boleh dapat
6 marka untuk faktor, belum lagi termasuk huraian. Jadi yang selalu kita galakkan pelajar ingat yang inilah. Bila sebut agama, dia tidak akan lari daripada Al-Quran dan hadis. Itu pun sudah mendapat 1 marka ya. Oke, kemudian penulisan kreatif ni lebih kepada keperitaan hidup, media cetak, sistem pendidikan. Okey, jadi macam mana kau mau belajar ini? Okey, cikgu galakkan supaya sekurang-kurangnya kalau boleh setiap faktor ni kena ingat 2 lah. 2 dia punya huraian. Jadi boleh dapat faktor 1, huraian 2. Jadi 6 marka. Okey, 3 marka. Jadi kalau ingat 3 sejak faktor, 3 faktor, 2 huraian, bagi setiap ini sudah boleh dapat 9 marka. Maksimum paling tinggi pun 8 marka. Jadi tidak ada masalah lah untuk dapat full mark. Jadi carilah mana satu. Okey, saya nak bagi tahu contohnya macam peranan agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelek ini. Faktor-faktor ni kamu akan jumpa lagi nanti di dalam 2.7. Maksudnya dia ada kesinambungan dan boleh diguna pakai untuk menjawab soalan-soalan di 2.7 nanti ya. Okey. Nah, ini contoh SPM yang keluar, dia keluar 8 marka. Nah, tadi juga bagi tahu kita mau ingat 3, maksudnya 3 fakta. Okay, 1, 2, 3. Jadi setiap ini kita ingat 2, ini 2, ini 2. Jadi 6 campur 3 9 marka. Ini maksimum cuma 8 marka. Okey, jadi kita boleh tengok sini. Yang pertama, peranan agama, okay. Gerakan islah, kembali kepada ajaran Islam sebenar, Al-Quran. Okay, nampak sini ada perkataan untuk. Jadi ada 2 huraian atau lebih di situ. Imperialis Barat. Okay. Okay, boleh tengok di sini 1, 2, 3, 4, 5 marka. Ya, jadi kalau ingat yang boleh ingat banyak lah. Kalau tidak 2 pun sudah cukup. Jadi boleh dapat 3 marka. Okey, seterusnya media cetak, menyalurkan maklumat, menyebarkan berita ya. Okey, menegur Melayu. Jadi tahu siapa dia punya pelopor, apa matlamatnya, dan macam mana mereka menyebarkan diorang punya idea ni. Contohnya kalau kita tengok golongan berpendidikan Inggeris lah ya. Okay, jadi diorang buat akhbar untuk menuntut British memperbaiki taraf hidup, untuk menyuarakan hak pendidikan, apa saja yang mereka ingin nyatakan supaya masyarakat itu sedar, maka diorang salurkan melalui akhbar ini seperti Warta Melaya dan juga Utusan Melayu. Nah, jadi ini pelajar kena ingatlah siapa pelopor dia, apa matlamatnya, dan apa salurannya. Okey, ini selesai untuk golongan intelektual. Golongan intelektual ni sebenarnya pun sudah keluar juga. Kalau tidak silap 2023 ya. Okey, yang kedua ialah penulisan. Okey, jadi penulisan dia ada akhbar bukan tempatan ataupun akhbar bukan Melayu lah. Jadi dia ada akhbar Cina, India, kemudian kita ada akhbar tempatan, kemudian kita ada karya kreatif. Karya kreatif ni lebih kepada novel, puisi dan cerpen. Okey, jadi ini pun sebenarnya kita boleh cari persamaan. Okey. Jadi yang untuk akhbar ini ataupun karya ini selalunya dia akan bincangkan berkaitan dengan semangat nasionalisme. Okey, boleh kita suara dalam akhbar pun berkaitan dengan semangat nasionalisme, dalam karya kreatif pun selalunya semangat nasionalisme. Kemudian yang paling penting ialah berkaitan dengan taraf hidup. Taraf hidup, kemudian memberi kesedaran, dan yang paling penting lagi ialah berkaitan dengan pendidikan. Ini antara isu-isu yang boleh kita guna pakai, sama ada untuk kita jelaskan tentang peranan akhbar itu ataupun karya kreatif. Okey, yang berbeza hanyalah yang Cina ni. Cina ni dia lebih kepada memperjuangkan nasib kaum mereka sendiri, sama ada Cina ataupun India ya. Marka ni 4 saja tu ya. Jadi kalau Kalau boleh ingat 4, itulah yang terbaik ya. 4 paling tinggi pun 4 ya.
Jadi kalau boleh ingatlah 4 Kesatuan Melayu Muda, 4 Kesatuan Melayu Singapura, dan 4 Persaudaraan Sahabat Pena ya. Oke, ini contoh. Dia sudah pecah 3 marka. Oke, 3 marka Kesatuan Melayu Singapura, 3 marka. Oke. Kalau soalan begini, ini secara spesifik. Maksudnya memang sebab itulah bila kita belajar kita tidak boleh beri tumpuan kepada satu sejak pertumbuhannya ataupun persatuan. Jadi pelajar lebih baik ingat semua, tidak perlu ingat banyak dia punya matlamat, sekurang-kurangnya 4. So kalau kita tengok di sini hanya 3. Maksudnya kalau 4 selamatlah ya, selamat daripada maksudnya hanya fokus kepada beberapa tajuk saja ya. Oke. Yang pertama ialah ini, kita boleh nampak Perjuangan Kesatuan Melayu Singapura bertujuan menggalakkan ahli bergerak aktif. Bergerak aktif, satu marka. Oke, memperjuangkan kepentingan orang Melayu. Oke, dalam politik dan pendidikan. Oke, kemudian bekerja sama dengan British. Memberi peluang kepada rakyat, kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Jadi di sini pun sudah dapat 1, 2, 3, 4. Jadi maksimum 3 marka. Oke, kemudian yang kedua menentang British. Oke, kalau Kesatuan Melayu Muda dia bekerja sama dengan British. Kalau Kesatuan Melayu Muda dia menentang British. Oke. Mewujudkan Melayu Raya, gabungan Tanah Melayu dan Indonesia. Menyeru orang Melayu bangkit sebagai bangsa bertamadun. Kemudian perasaan anti British. Ini pun sama juga 1, 2, 3, 4, maksimum 3 marka. Oke, inilah cara yang terbaik untuk kamu mengingat dan juga menjawab soalan ini ya. Oke, yang terakhir. Terakhir adalah kesan perkembangan nasionalisme ya. 2023 juga. Oke. Kebiasaannya soalan-soalan kesan ini selalunya dia soal secara umum. Macam beginilah umum saja. Ya. Jelaskan perjuangan persatuan secara umum. Maksudnya kita boleh berikan mana-mana kesan, sama ada dari segi politik. Oke.